Okay, Assalamualaikum. Untuk sesi kali ini saya akan terangkan situasi atau keadaan untung kurang normal yang dihadapi oleh firma PPS dalam jangka masa pendek. Dalam keadaan firma PPS yang memperolehi untung kurang normal, ada beberapa situasi yang menyebabkan firma PPS boleh menentukan sama ada dia terpaksa meneruskan operasi ataupun menutup operasinya. So kita tengok dulu kes yang pertama, apabila firma PPS yang memperoleh untung kurang normal bagi kes yang dia boleh teruskan operasi lah. Okey. Jadi dalam kes ini juga kita berbeza dengan apabila kita melakar keluk PPS yang memperoleh untung lebih normal. Bagi kes untung kurang normal, so keluk yang kita kena buat ada 3 lah. Sebelum ni kita, kalau untuk lebih normal kita buat AC dengan membadai hanya AC dan juga MC ya. Tetapi bagi kes untung kurang normal, kita kena buat juga selain pada MC dan AC, kita juga kena buat AFC. So kita buat dulu lah. Okay, saya lebih suka buat MC dulu lah. Okay, lepas tu baru kita buat keluk AC. Okay, minimum naik AC. Okay, dan kemudiannya AVC. Okay, minimum AVC. Okay. Okay, dalam kes firma PPS yang merugi ataupun untuk orang normal, tetapi dia boleh teruskan operasi. Okay. Maknanya kedudukan keluk hasil yang kita buat ni keluk kos purata, kos berubah purata. Tapi bila kita nak buat keluk hasil mestilah berada di antara keluk AC dan juga keluk AVC ya. Jadi bila pelajar membuatnya, berhati-hati ya. Kita akan buat keluk hasil yang memotong pada tengah-tengah antara AC dengan AVC. Di sini saya buat sini ya. Keluk hasil purata, keluk hasil marginal sama dengan DD sama dengan P. Okey. Dalam kes ini kalau kita perhatikan mesti antara, kalau buat kat bawah sikit pun tak apa juga, tapi sini saya buat atas sikit. Tapi yang penting dia masih berada di antara AC dan AVC. Okey. Bila keluk hasil ni AR dengan MR ni berada di antara keluk AC dengan AVC, so maknanya firma mengalami keadaan untung kurang normal. Ingat kalau kita buat atas, kita tahu dia berada dalam lebih atas daripada AC, bermakna dia dapat untung lebih normal. Dan bagi kes untuk normal ni, keluk hasil ni akan berada betul-betul pada titik minimum AC. Okey. So sekarang kita sedang bincangkan keluk PPS, firma PPS yang mendapat untung kurang normal. So bila sebut kurang normalnya, dia berada dekat sini. Tapi bagi kes teruskan operasi, bermakna dia berada antara sini ya. Kurang normal yang meneruskan operasi. Okey. First step sekalinya adalah kita nak menentukan di manakah MR dan MC. Okey. Saya dah beritahu sebelum ni. So bila you cari titik MC yang silang dengan MR, sebab MC dengan MR ni adalah titik yang di mana syarat untuk memperolehi untung normal, untung maksimum. Okey, jadi di mana? Di sini. MC, MR. MC, MR bertemu di mana? Di sini. Okey, saya labelkan sebagai titik E. Dekat sini ya. So bila macam ni, okey, kita gariskan dengan baris secara menegak. Okey, kita gariskan secara menegak. So kita dapat kuantiti QO ni kuantiti. Dan harganya adalah pada P0 kat sini ya. Ni pada sebab ini P kan, harga pada P0 ni kosong lah. Okey. Okey, titik semangat kat sini ya. Titik kat sini. Okey. So ini bila kita memperolehi titik persilangan MR dengan MC, kita akan dapat 3 ni. Titik simbangan E,
harga keseimbangan PO dan kuantiti keseimbangan QO. Okey. So saya akan start is kita nak bincang dari hubungan AC pula dengan AR. Kenapa kita letak AC di depan? Sebab kita faham bahawa firma ni memperolehi untung kurang normal. Untung kurang normal ni adalah rugi ya. So, makna AC lebih besar daripada AR. Kita tahu dah. Ya, kalau untuk lebih normal, AR lebih besar daripada AC, betul tak? Jadi dalam kes ni untuk kurang normal. Okay, jadi bermakna AC confirm lah lebih besar daripada AR. Okay, dalam keluk ni di mana? Di manakah AR? AR ni pada OP0, betul tak? OP0. Okey, di mana AC? Okey, kita tengok pada kuantiti Q0 di sini. Ni saya tulis label A kat sini. Dia lebih tinggi sikit daripada titik minimum ni. Ambil pembaris, gariskan secara mendatar. Okay, so this is P1. Okay, so OP1. Jadi OP1 tu cost per rata kan, ni dapat cost per rata pada titik A. Cost per rata pada kuantiti Q0 ni adalah pada titik A, iaitu pada OP1 lah. Seperti saya tulis AC ni, OP1 lebih besar daripada AR pada OP0 kan. Ini AR kan, OP0. Okay, so jelas cost per rata melebihi ataupun lebih besar daripada hasil purata pada kuantiti keseimbangan pada kuantiti Q0. Kita hanya melihat pada kuantiti keseimbangan Q0 saja. Okey. Itu sama saja. Satu nombor 2 ni sama juga dengan nombor 3. Okey, nombor 3 ni saya buat dekat sebelah sini lah. Okey, sebelah sini ya. Okey, 1, 2, 3. Step yang ketiga ialah selepas step pertama kita tengok MR sama dengan MC. Step kedua kita bezakan hasil purata dengan kos purata. Okey, dan yang ni kita tengok TC ya. Besar daripada TR lah. Memang confirm lah dalam kes ni sebab dia untung kurang normal. Bila untung kurang normal, maknanya apa? Maknanya jumlah kos lebih besar daripada jumlah hasil. Kita tengok kos purata pun lebih besar daripada hasil purata kan. So untuk dapat jumlah hasil TC ni bermakna TC ni kita dapat AC kan. AC OP1 bila darabkan kuantiti kita dapat jumlah kan, jumlah kos. Jadi kos purata OP1 darab dengan kuantiti OQ0 bermakna luas 4 segi bagi kawasan jumlah kos adalah OP1AQ0. Dalam sebutannya OP aku lebih besar daripada jumlah hasil OP0 kan, darab dengan kuantiti OQ0. So bermakna kita akan dapat apa? Luas 4 segi jumlah hasil OP0 EQ0. Okey, so jelas di sini menunjukkan bahawa luas segi 4 jumlah kos lebih besar daripada luas segi 4 jumlah hasil OP1AQ0 lebih besar daripada OP0EQ0 OP0EQ0. Okey, di situ jadi jelas firma PS ini memperolehi untung kurang normal seluas ni lah. Kalau kita perhatikan seluas P0 P1 AE POPI kawasan ni P0 P1 AE sempat segi. Okey, 4 segi itu menunjukkan bahawa dia dapat untung kurang normal. Okey, tapi dalam kes ni kita dah decide, kita dah boleh bincangkan bahawa firma ni memang dapat untung kurang normal lah. Ini bukti dia. Okey, ini bukti dia. Okey, jadi nombor 4, bila dalam kes untung kurang normal yang ada keluk AVC ni, kos perubahan purata ni, bermakna kita kena explain perkara yang keempat.
Ada berbeza dengan masa kita nak terang untung lebih normal. Untuk lebih normal tak perlu kita just mention kawasan untuk lebih normal je, berhenti setakat tu je. Tapi bagi kes untung kurang normal ni, kita kena reason dia, kena bagi tahu pasal apa. Sebab dalam kes untung kurang normal ni, dia ada situasi untung yang kena tutup, untung kurang normal yang kena tutup operasi. Ini kes untung kurang normal yang kes yang dia teruskan, dia boleh teruskan, dia rugi tapi dia teruskan. Okey, kita nak tengok. Jadi di sini kita perhatikan, kalau daripada sini, kalau kita perhatikan ni jumlah hasil ni, kalau saya write down like this, ni jumlah hasil. Okey, daripada sini, daripada bawah ke sampai ke sini jumlah hasil. So maknanya jumlah hasil daripada kosong kepada P kosong lah. Okey, saya tanda kat sini. Okey, tapi kita tengok pada cost ni pada kuantiti Q kosong ni, this is cost. This is cost. Cost apa ni? Cost berubah. Ni kan cost berubah. TBC. Antara jarak AVC dengan AC adalah cost TFC kan. TFC ni, kalau saya labelkan sini A, sini B lah. Jadi jarak okay, saya labelkan ni titik B pada kuantiti Q kosong ni B. Ini kos berubah dia, tandakan. Jadi this is P3. Okay, jadi OP3 ni pada titik B ni, pada titik B ni kan kos berubah. Kawasan OP3BQ0 ni kos berubah, campur dengan kos tetap. Beza antara AC dan AVC ni kos tetap. Kos berubah OP3BQ0 campur dengan kos tetap P3 P1 AB. Jadi campur kos berubah campur kos tetap sebagaimana jumlah kos. Faham? Jumlah kos adalah OP1 AQ0. Okey. So untuk menjelaskan dengan lebih jelas lagi, saya akan lorikkan kawasan. Okey, this is kawasan kos berubah. Kawasan persegi ni. Kenapa ni kawasan kos berubah? Sebab kos berubah kan, nampak ni saya tulis TVC. Ni AVC sebenarnya, AVC darab Q. Inilah persegi ni adalah kos berubah. Okey. Kos berubah luas persegi yang saya baru lorikkan. Manakala antara AC dengan AVC, AC tolak dengan AVC ni bukan AFC. Jarak menegak AB ni adalah AFC, kos tak purata. Ataupun dekat sini P1 P3 lah. P1 P3 ni darab dengan kuantiti OQ0. So bermakna ini adalah kawasan segi 4 kos tetap. Faham segi 4 kos tetap, jumlah kos tetap. Ni yang warna kuning ni jumlah kos berubah, ini kos tetap. Jadi campur dua ni, OP1AQ0 adalah jumlah kos. Jumlah kos lah kan. AC OP1 darab dengan kuantiti OQ0 bermakna ni jumlah kos. OP1AQ0 ni jumlah kos. Okey, sekarang kita dah tahu dah jumlah kos tu, luas kawasan berlorik tu. Hasil campur kos tetap dengan kos berubah. Jadi kita tengok pula jumlah hasil balik. Ni hasil purata. Bermakna jumlah hasil purata OP0. Hasil purata OP0 ni dapat menutup, dapat membayar balik kos berubah ni, kawasan kos berubah kan. Dan sebahagian kos tetap. Cuma ada sikit saja dekat atas tu yang kos tetap yang tak boleh dibayar oleh jumlah hasil yang diperolehi oleh firma ini. Hasilnya hanya dapat membayar semua kos berubah dan sebahagian kos tetap. Okey, ada sebahagian kecil lagi dekat atas ni tidak dapat dibayar atau dibiayai oleh firma ini. Jadi itulah kawasan rugi yang dinikmati oleh firma ini. Okey. Jadi rugi itu adalah kecil berbanding kalau diteruskan. Sebab kalau dia diteruskan, dia hanya mengalami kerugian. Sebab tu diteruskan, sebab dia mengalami kerugian yang kecil saja kawasan ni. Hasil dapat menutup semua kos berubah kan. Jadi sini kawasan yang hasil tidak dapat tutup. Jadi ini adalah kerugian yang dialami oleh firma ini pada waktu inilah. Jadi kerugian
Ni, nampak ni. POP1AE ni adalah kecil. Jika dibandingkan kalau dia tutup operasi, dia terpaksa menanggung semua kos tetap. Di manakah semua kos tetap? Ni kawasan warna orange. Ni kawasan warna orange. P3, P1AB adalah kos tetap yang akan terpaksa ditanggung oleh firma kalau dia mengambil keputusan menutup operasi. Jadi, mana yang lebih besar ruginya? Kalau dia tutup, dia rugi semua kos tetap. Kalau dia teruskan, dia rugi sebahagian kecil saja sebahagian kos tetap. Jadi, firma untuk minimumkan kerugian, dia akan meneruskan operasi. Jadi, reason kenapa firma meneruskan operasi. Okey, saya akan tuliskan dia punya ayat dia. Okey, yang pertama dari segi hasil. Okey, saya tulis kecil kat sini. Hasil dari sudut hasil, nampak ni hasil. Hasil dapat menutup. Hasil dapat menutup semua TVC. Nampak ni, sebuah TVC warna kuning kan, dan sebahagian TFC. Ni kalau kita bincang dari kenapa firma ni rugi yang meneruskan operasi, dari sudut hasil, ini ayat dia. Hasil yang diperolehi itu dapat menutup semua kos berubah dan sebahagian kos tetap. Tapi kalau kita nak bincang dari segi rugi, rugi dia macam mana? Aspek kosnya, ni kita bincang ni. Okey, rugi itu kita kena bandingkan antara rugi yang meneruskan operasi dengan rugi yang firma tutup operasi. Okey, firma akan meneruskan operasi. Yang kes ni meneruskan operasi kan. Firma akan meneruskan operasi kerana kerugian yang dialami lebih kecil, iaitu sebahagian TFC saja. Okey. Kerugian yang dialami sebahagian tu, kalau dekat sini, inilah kawasan ni. Nampak ni, rugi ni yang kita sebut untuk ukuran normal. POP1AE. Okey. Berbanding kalau firma tutup operasi, ia terpaksa tanggung semua TFC, iaitu TFC kalau kita tengok sini mana? P3, P1, AB. P3, P1, AB. Boleh jelas So, itulah reason. Kita boleh pilih. Reason yang ketiga, anda boleh tulis juga firma ni meneruskan operasi walaupun rugi jika apa? Okey, saya buat begini Jika sebab P-nya lebih besar daripada AVC. Ini ada setengah. Jawapan boleh diterima juga. Sebab harganya masih lebih tinggi daripada AVC, so dia meneruskan operasi. Okey, itu sajalah.